Okay, Assalamualaikum semua. Hari ini kita bersama dalam sesi visi misi syarikat Mami Happy Group Sdn Bhd. So hari ini kita sebenarnya bersama dengan lebih 30 orang kaki tangan syarikat Mami Happy dalam meeting pada pagi ini. Sebelum pengenalan saya bercerita lebih lanjut tentang visi misi syarikat Mami Happy, saya nak tunjukkan satu video. Video ni adalah tentang syarikat Alibaba, which is saya menjadikan syarikat Alibaba ni sebagai model yang akan saya follow diorang. Kita akan follow diorang yang mana satu hari nanti kita akan menjadi seperti mereka 10 tahun akan datang, insya-Allah. So means sekarang kita seperti sekarang, InsyaAllah 10 tahun akan datang kita akan menjadi seperti Alibaba ataupun lebih baik lagi. So saya sharekan story supaya anda nampak, sebab dalam visi kita, bila visi syarikat, kita kena tahu syarikat ni akan jadi apa pada 10 tahun akan datang. So bila you bekerja, bila kita bekerja, bila saya sendiri bekerja, saya tahu ke arah mana saya nak bawa syarikat ni. So you bersama, you all tahu dah. Okay, sekarang katakan gaji you dalam syarikat, masuk syarikat 1440 contoh. So you just aim, insya-Allah lagi 10 tahun akan datang paling kurang gaji you ada 5,000 contoh. Okay, kita dekat syarikat kita memang ada plan untuk buat KPI dan bagaimana staff boleh naik gaji, boleh dapat bonus yang lebih banyak kan. Kalau orang kata orang yang kerja Petronas bonus setiap tahun banyak kan, ini syarikat Mami Happy pun nak buat. Kita pun nak, kita nak staff kita happy, kita nak ejen kita happy dan semua orang happy. Tapi untuk capai ke tahap itu, dia ada proses dia. Dia tidak mudah. That's why kenapa saya dan semua staff serta kaki tangan, kita perlu menjaga kualiti. Kualiti kita nak syarikat kita adalah syarikat yang profesional. Walaupun you kerja packing barang je, nampak bungkus barang, angkat barang, inventory daripada warehouse nombor 2 kepada warehouse nombor 9. Tapi kalau you buat betul-betul, you jujur, amanah apa semua, insya-Allah you akan lama. Dalam dunia pekerjaan, yang lebih penting ialah pengalaman. Pengalaman tu bila you bersabar dalam proses nak naik tu. Contoh, saya berniaga. You rasa saya berniaga, syarikat ni ditubuhkan pada Februari 2019. Bermula pada Februari 2019. Tetapi you tahu tak, saya berniaga pada usia saya 20 tahun. Dah 13 tahun. Means, nak capai ke tahap ini, saya telah melalui pengalaman selama 13 tahun, yang mana dalam 13 tahun tu banyak juga kegagalan yang telah kita lalui. So nak capai ini, tahun ni dikira sebenarnya Alhamdulillah kira syarikat ni agak berjaya. Total sales yang memberangsangkan kan, Alhamdulillah produk yang banyak dan sebagainya. Okay, ejen-ejen pun ramai yang dah mencapai income yang mereka nak. Dan selepas ni apa yang kita nak ialah staff pula boleh mencapai income yang mereka nak. Bukan ejen je happy, staff pun happy. Staff pun boleh berbangga bekerja di syarikat Mami Happy. Kalau orang boleh berbangga bekerja dengan kerajaan, you kerja mana? Kerja kerajaan, cikgu, pensyarah. So you boleh bangga saya kerja dengan syarikat Mami Happy. Because syarikat Mami Happy melahirkan usahawan-usahawan berjaya. Saya adalah orang-orang yang membantu usahawan-usahawan tu berjaya. Mereka usahawan-usahawan berjaya. Saya adalah orang-orang yang membantu mereka untuk menjadi usahawan-usahawan berjaya. Jadi staff pun lepas ni happy, gembira. Kita nak macam tu, kita nak long term. Okay? Sebab dalam bisnes, kalau saya bisnes, kita bukan nak bisnes pada hari ini, kita nak bisnes bertahun-tahun. Sampai Ira kalau ada anak, nanti anak Ira tadika dengan tadika Mami Happy. Sekolah rendah dengan sekolah rendah Mami Happy. Itu sebab tu dia vision. Macam Ibu Hanim cakap, saya follow kelas Ibu Hanim. Vision 10 tahun akan datang. Kalau kita berniaga, kita bekerja setakat nak gaji bulan ni lah, gaji aku 1,400 hujung bulan ni, contoh lah for example. So you tak nampak 10 tahun akan datang lagi, you datang kerja you boring. Bila nak gaji hujung bulan? Faham tak? You datang kerja. Tapi kalau 10 tahun akan datang, aku akan jadi manager. Sekarang ada 3 shop lot. Lepas ni setiap bandar dan daerah dalam Malaysia ni semua ada cawangan Mami Happy. Just imagine. Sekarang dekat Puncak Alam kita dah ada 3 shop lot. Within 1 year, dalam masa 1 tahun. Dahsyat. 3 shop lot kita ada. Setiap shop lot ada dia punya manager dia. So you just imagine, setiap bandar dekat Malaysia lepas ni ada cawangan Mami Happy. So you all is the manager. Dan usahawan-usahawan yang datang tu semua usahawan-usahawan berjaya. You deal dengan seorang yang usahawan-usahawan, wow. Mungkin ada yang dah pangkat datuk, mungkin yang dah income 5 angka. You deal dengan orang-orang yang hebat. Faham tak? Just imagine. Sebab tu dia dulu kita masa mula start Mami Happy, you tahu macam mana office kita? Dekat bahagian atas shop lot satu sahaja, bahagian atas shop lot. Sekarang Alhamdulillah 3 shop lot dan juga office kat bahagian atas yang agak besar dan selesa. So you nampak tak improvement dia? Maksudnya daripada, dah ramai juga ejen Mami Happy, diorang mula berniaga, income bulanan diorang mula-mula RM100 je. Just imagine kan, orang yang ada anak 3-4 orang ada income RM100, macam mana nak hidup kan?
Alhamdulillah sekarang ada yang dah 3,000, 4,000. You just imagine. Sama juga dengan staff. Staff mungkin dia punya progress dia tak laju sangat macam ejen terus dapat macam tu dalam masa 2-3 bulan. Mungkin dia ambil masa tahun sikit, 2-3 tahun. Tapi dia stabil. Stabil lah. So lepas ni kita staff pun semua lepas ni insya-Allah kerja SP so semua complete dan anda akan mendapat orang panggil pendapatan yang stabil lah bersama syarikat. Itu yang kita nak. Kita nak semua orang bekerja dengan happy. Saya pun tak nak kalau ada orang stres bekerja ke kan. So kita nak everybody sangat gembira bekerja di syarikat. Dan untuk makluman semua sekarang syarikat kita telah mengambil coaching dengan sebuah company yang established untuk kita menaikkan syarikat ni ke tahap yang lebih tinggi. So nanti dalam masa beberapa bulan ni you akan nampak syarikat ni akan berkembang dengan lebih cepat lagi kan. Yang mana staff lama-lama dia akan naik pangkat, cepat naik pangkat sebab syarikat ni syarikat baru nak naik kan. So staff lama mudah nak naik pangkat. Kalau ejen pun sama. Yang mana kalau berusaha bersungguh-sungguh yang komit tu mereka akan cepat dapat income yang mereka nak. Sebab kita masih baru dalam dunia perniagaan ni dan kita boleh masuk market tu dengan cepat. Dengan adanya teknologi. Sebab kita guna sistem ada teknologi yang canggih. So you all boleh tengok dulu video Alibaba ni. Saya nak you all tengok bahasa Cina. Okay, you all tengok dia punya proses dia. Okay, macam ni sistem dia. Korang tengok, korang ambil barang selama ni macam mana kan hantar dengan kaki kan, berjalan jauh kan. Dia tengok general manager dia. So tengok, just imagine. Saya nak you imagine one day kita mungkin akan jadi macam ni. So, sorry ya, suara dia tak clear. So you just tengok dia punya video dia. Ni orang interview dia dekat TV kan. Okay, dah masuk di masuk pasaran saham dia orang. Okay, nampak tak macam mana proses order dia? Dia orang dah canggih lah, tak penat lah macam sekarang. Sekarang nampak korang penat kan? Packing-packing kena pergi kutip-kutip dekat kaunter apa semua kan? Canggih lah sistemnya. Okay, ini dia orang punya ejen, usahawan. Macam mana usahawan dia berniaga? Kargo datang, ambil barang pun dah bukan macam sekarang kita lori-lori kan. Lepas ni kargo datang. Jadi besar lah kita lepas ni kita punya insya-Allah kita punya company ni akan membesar dengan sangat cepat dan pantas. Dan alhamdulillah kita sekarang mendapat sokongan daripada pembekal. Pembekal pun memang kenal Mami Happy dan tahu kita adalah company yang sedang growing, sedang berkembang pantas kan. Ni Alibaba, Jack Ma dia punya founder dia. Founder dia ni masa kecil-kecil biasa-biasa je. Orang biasa-biasa je. Tapi macam mana bila boleh jadi somebody. Sama juga dengan kita kan. Nampak macam sekarang ni kan. You all nampak kata, aku nampak macam biasa-biasa je. Tapi aku boleh jadi somebody. Itu yang saya cakap pada diri saya satu ketika dulu. Kita nampak biasa-biasa. Tapi kita boleh jadi somebody. Sama juga dengan ejen-ejen. Diorang bermula dengan biasa-biasa. Tapi boleh jadi somebody. Because you punya inner, punya semangat ni. Bila bekerja sama juga. Kalau bekerja kadang-kadang ada banyak orang panggil kena marah ke, kena tegur ke, kenapa ke, itu adalah perkara biasa sebenarnya. Dalam proses nak menjadikan you diamond, tahu diamond, nak jadikan you emas, orang yang betul-betul berharga tu, itu proses tu biasa. Tapi saya nak just nak share the story macam mana Alibaba ni sekarang ni dia memberi satu impact yang cukup besar kepada ekonomi China dan juga ekonomi dunia. So sama juga dengan Mami Happy. Kita nampak kita kecil je sekarang kan. Tapi macam mana kita syarikat Mami Happy ni boleh memberi impact kepada sekarang ni kan, kalau pergi mana-mana jumpa je Mami Happy. So kita boleh memberi impact pada ekonomi Malaysia, kita boleh bagi impact kepada ekonomi dunia. Okay, so jangan firstly jangan rasa macam aku kerja datang kerja hari ni just untuk gaji je. Tak, fikir banyak, kita akan bagi contribution banyak kepada orang lain. Betapa ramai ejen kan, kita ada beribu-ribu orang ejen kan, yang masa tahu kan masa MCO ramai orang susah kan, ramai orang yang tak ada income apa semua kan. Alhamdulillah dengan asbab Mami Happy, mereka mendapat satu income yang stabil dalam proses masa MCO tu. Ni ramai, kita bayar bonus ejen tu kan 1,000 orang. So alhamdulillah satu pencapaian yang sangat bagus. So bulan ni, dan untuk makluman semua, bulan ni dia punya graf dia makin naik lagi. Makin naik lagi. Jadi syarikat kita tengah merancang untuk memberi benefit yang lebih kepada pekerja-pekerja supaya semua orang akan happy. Okay, so okay, presentation saya. Okay, selamat datang kepada syarikat. Okay, roadmap. Okay, sebab tu sekarang ni nampak korang bekerja kan, semua bekerja. Okay, datang bekerja hari. Okay, pekerjaan ni, bidang kita ni juga sebenarnya adalah satu perniagaan.
bidang yang kita ceburi ni, kita ni adalah perniagaan. Jadi bisnes, perniagaannya adalah bisnes. So bisnes ni adalah satu pelajaran, adalah satu kehidupan, adalah satu, dia relate dengan bisnes ni, dia relate dengan kehidupan kita seharian. Apa benda yang kita buat dalam bisnes, benda tu juga yang kita buat dalam kehidupan seharian. Saya bagi contoh, dalam kehidupan kita dalam satu keluarga, macam saya ada suami, saya ada anak-anak, saya ada 6 orang anak-anak. Dalam syarikat, kat setiap department dia ada ketua department, head of department, dan dia ada orang bawahan kan, ada orang yang membuat melaksanakan. So orang bawah dia kena dengar apa yang head of department tu cakap kan, supaya proses dia berjalan lancar. Kalau ada apa-apa masalah, boleh berbincang kan. Ada juga manager, daripada CEO, manager, dia ada flow dia. Maksudnya setiap apa aktiviti dalam syarikat tu dia mesti mengikut sistem yang sepatutnya. Okey okey. Okay, sebab bila tadi saya kaitkan bisnes dengan kehidupan, bila saya kaitkan dengan bisnes kehidupan, ini as a basic lah sebagai seorang Islam. Kita akan tanya apa tujuan kita hidup. Okay, kalau tanya saya, apa tujuan kita hidup? Cuba tanya orang paling kaya dekat dunia. Katalah Jack Ma, tanya dia. Sekarang Jack Ma buat apa? Jack Ma letak jawatan. Lepas tu dia buat apa? Dia buat kebajikan. Okay, kalau tanya lagi orang-orang, kalau anda jumpa ramai orang-orang kaya kat dunia, akhirnya di ke hujung kehidupan dia orang nak apa? Dia orang nak tak harta yang banyak-banyak. Tak. Akhirnya yang mereka nak ialah, kalau tanya saya pun, saya nak kebahagiaan, saya nak ketenangan. Maksud dia, harta ni adalah dia bukannya tujuan hidup kita. Dia adalah apa yang kita nak capai apa? Kita ni semua akan mati, betul? Kita akan mati, kita akan bertemu Allah. Jadi perniagaan ni, pekerjaan kita ni sebenarnya adalah jalan je. Dia adalah satu, orang panggil kita nak menuju kepada Allah tu, itu yang kita akan cari. Itu yang kita menggunakan perniagaan, kita menggunakan gaji kita ni untuk kita mendapatkan keredaan Allah. Okey? Jelas ya? Okey. So nampak tujuan hidup manusia ialah mengabdikan kepada Allah. Sebab tu bila kita buat apa-apa, bila kita tahu bahawa kita hidup ni sebenarnya, orang kaya paling kaya atas muka bumi pun at last di hujung kehidupan dunia, di hujung kehidupan dunia dia nak pun kebahagiaan hidup, dia nak ketenangan hidup. Dia bukan nak sangat pun harta yang banyak-banyak tu, sebab dia dah rasa cukup dah dengan apa yang dia ada. Berapa banyak sangat pun dia nak dah cukup dah. So at last dia nak ketenangan. So bila kita tahu sebenarnya semua orang nak kebahagiaan hidup, nak ketenangan hidup, Allah yang kita nak. So dalam pekerjaan kita yang kita buat setiap hari, just imagine contoh, korang make sure solat 5 waktu, korang make sure korang jujur dan amanah. Sebab sebenarnya kata tujuan hidup kita adalah kita nak redha Allah kan. Okey, kalau dalam pekerjaan kita berusaha untuk jujur dan amanah sebaik yang mungkin. Sebab dalam kita perniagaan kan, kita bisnes kan, kalau kita melakukan, kalau nampaklah contoh saya lah sendiri kan, tiba-tiba ada tidak jujur, anda boleh inform, anda boleh tegur, anda boleh kata kenapa. Ataupun ada nampak kawan-kawan sekerja tidak jujur ke, anda boleh tegur kan. Ataupun nampak sesiapa sahaja dalam syarikat yang tidak jujur dan amanah, anda boleh tegur. Sebab apa? Sebab apa? Sebab tujuan kehidupan kita adalah untuk mencapai redha Allah. Sebab ada tak orang yang nak mati dalam keadaan dimurkai Allah? Ada tak? Tak ada kan? Okey. Sebab tu saya nak semua staf yang ada dekat sini semua kaki tangan, insya-Allah duduk kat sini, jaga solat 5 waktu. Kalau dalam waktu bekerja, kalau solat, kalau yang perempuan boleh solat kat atas kan, bagi kurang sikit kat bawah tu punya apa ni panggil space kan, bersesak kat bawah. Apa ni, jagalah solat. Kalau dalam waktu bekerja perlu solat Zuhur dan Asar, jaga. Kalau lelaki pergi solat dekat masjid, boleh dekat sini ada surau masjid kan, jaga solat, baca Quran setiap hari. Sebab tu saya kata, sebab kalau kita hidup bekerja dengan dunia, nakkan bekerja semata-mata, kita pun tak dapat apa. So kita mesti balance, faham tak? Balance di antara kehidupan dunia dan akhirat. Okey, jelas Sebab harta ni kita tak perlu risau, rezeki tak perlu risau, semuanya Allah dah tetapkan. Setiap orang kan, katakan macam Zairul kan, dah banyak gaji banyak ni, semua Allah dah tetapkan. Lepas ni naik pangkat lagi ke, gaji bertambah lagi ke, semua Allah dah tetapkan. Ada bahagian-bahagian masing-masing. Dan insya-Allah rezeki tu sentiasa cukup. Kalau ada di kalangan staff ni ada masalah keuangan ke yang agak mendesak ke apa ke, boleh inform kat bahagian management. Kita boleh bantu, syarikat boleh bantu. Kita orang yang ada peri kemanusiaan, so you boleh cakap. Yang penting kalau ada apa-apa masalah jangan senyap, sebab kami bukan malaikat, kami tak tahu kalau anda ada masalah kan. So just bagi tahu, okey saya perlukan bantuan dari segini itu contoh kan, mana kita boleh bantu, kita akan bantu. Tapi dari sudut pekerjaan, anda pun buat yang terbaik supaya anda boleh memberikan hasil yang terbaik untuk syarikat. Okey. Nampak tak ni, saya tunjukkan peta roadmap kehidupan. So peta kehidupan kita daripada ada alam roh, kita akan masuk alam dunia, kita akan masuk alam barzah bila kita meninggal, dan alam mahsyar itu syurga dan neraka. Okey, boleh tunjukkan sikit slide kan?
Okey, so nampak tak ni peta kehidupan? Ni peta kehidupan alam roh. Daripada alam roh kita masuk ke alam rahim. Alam rahim kita dalam perut mak kita. Lepas tu kita masuk ke alam dunia yang kita hidup sekarang ni adalah alam dunia. Kemudian kita akan masuk ke alam barzah iaitu di kubur. Lepas kubur kita akan masuk ke alam mahsyar. Kat situ ada pertimbangan iaitu yang akan menentukan kita akan berada di syurga atau neraka. Itulah tujuan hidup kita. Itu kita kena tahu kat mana kita kena pergi. Okey Okey. Okey, so sekarang saya nak cerita tentang misi syarikat. Okey, misi syarikat kita adalah pembekal produk pendidikan kepada usahawan. Oi. Ayat punya visi ya, okay, visi syarikat. Visi ni melahirkan usahawan yang berjaya dan bersistematik dalam bidang pendidikan. Okey, untuk makluman semua, siapa klien kita? Klien kita adalah usahawan. Usahawan tu siapa? Orang yang berbisnes. Orang yang berbisnes ni sebenarnya adalah siapa? Adalah orang yang hebat. Tahu tak? Orang yang berbisnes ni, orang yang berniaga ni, dia sebenarnya adalah orang yang hebat. Jadi anda semua, kalau anda pergi ejen datang ke HQ, ke warehouse, anda sebenarnya sedang deal dengan orang yang sangat hebat sebenarnya. So just bear in mind, you sedang deal dengan orang yang sangat hebat. Bila you deal dengan usahawan, you kena entertain cara macam mana you entertain orang usahawan. Faham tak? So dia ada etika dia ada cara dia untuk entertain dengan usahawan. Okay. So sama juga dengan anda bila kaki tangan deal dengan usahawan yang hebat. So anda sebenarnya ada juga orang yang hebat, orang yang bagus, orang yang terpilih. Betul tak? Kan? Betul ke tak betul? Betul kan? Okay. So ni misi syarikat. Misi syarikat kita adalah pembekal produk pendidikan kepada usahawan. Kenapa kita menjual produk pendidikan? Buku membaca, buku menulis, produk-produk mengaji. Kenapa? Sebab kita nak lahirkan anak-anak yang berakhlak mulia, yang bijak, yang bertakwa, yang bermanfaat untuk ummah. Jadi rasa-rasanya kita semua ni berniaga, kita semua ni bekerja, rasa-rasanya banyak tak pahala kita dapat? Banyak kan? Betul tak? Banyak kan? Sebab tu bila bekerja, niatkan aku bekerja ni, syarikat ni jual buku, jual barang pendidikan, budak-budak beli, belajar, jadi pandai. Bila budak-budak jadi pandai, aku pun dapat pahala. So jadi pekerjaan kita selama 8 jam kita datang ke office, dia bukan just a regular routine, angkat buku, ambil buku. Dia pahala ni. Setiap kita punya, kalau kita niatkan, ya Allah, hari ni aku bekerja dan berniaga kerana Allah untuk membantu umat, anak-anak orang Islam menjadi anak-anak yang bijak, bertakwa, pahala dapat. Banyak pahala, mengalir pahala. 8 jam kerja, 8 jam pahala je dapat. Okey. So itu yang kita nak. Okey, so kita juga, syarikat juga akan memastikan usahawan berniaga dengan sistematik dan mempunyai pendapatan yang stabil untuk jangka masa panjang. Kita bukan syarikat yang orang panggil bisnes gitu-gitu je, tak. Kita ada sistem kita ada cara kita untuk memastikan klien kita yang berurusan dengan kita, mereka juga adalah orang yang berjaya. Okey. BY syarikat adalah melahirkan usahawan yang berjaya mendapat income 4 hingga 5 angka walaupun bermula dari bawah dengan modal yang sangat minimal. Sebab tu saya katakan tadi, semua kaki tangan Mami Happy sangat bertuah kerana kita sedang deal dengan klien kita, iaitu mereka semua adalah usahawan-usahawan berjaya, which is mereka adalah orang-orang yang hebat. So anda juga semua adalah orang-orang yang hebat. Okey? Jelas Okey, objektif syarikat. Okey. So apa yang saya nak anda tulis kat sini, dekat dalam kertas yang telah dibawa ni. Okey, nampak ni, kita punya syarikat punya roadmap ni, masa ni kita buat roadmap ni ialah mencapai sale 1 juta sebulan bermula Oktober 2019. Ini syarikat punya target lah kan. Melahirkan 1000 usahawan yang mahir dalam bidang pendidikan dan perniagaan. Sebenarnya kita dah almost mencapai ini pada Oktober 2019. Sekarang dah Jun 2020. Alhamdulillah kita dah almost capai dah target yang kita nak ni. Okay, so saya nak setiap orang tulis atas kertas apakah impian hidup anda. Anda tulis je, tak apa, jangan risau, saya tak akan baca anda punya apa yang anda tulis ni, just untuk anda punya rujukan. Tapi saya nak anda tulis dengan penuh perasaan apakah impian hidup anda. Tulis je atas kertas. Tapi semua orang wajib tulis, boleh? Okey. Okey, tulis saya bagi masa dalam 2 minit. Tuliskan impian. Maksudnya apa yang korang nak dalam korang punya life, dalam korang punya jangan ketawa. Jangan ketawa ya. Okey. Tulis betul-betul ni, aku nak apa ni? Aku nak gaji berapa banyak, tulis je. Gaji 5,000 ke? Tulis je dulu. Ni impian lah. Berapa lama nak dapat tu tak apa, tu cerita nombor lain. So kita tulis dulu apa yang kita nak.
Contohnya lah kalau yang tak ada kereta lagi nak ada beli kereta, yang tak beli rumah lagi nak beli rumah. Tulis je dulu impian dia. Boleh tak tulis ni tulis betul-betul ni. Seriously tulis Saya tengok sekejap lagi seorang. Okey, dah siap tulis ke? Impian hidup. Impian diri sendiri. Okey, ibu hanya cakap. Pakar-pakar usahawan cakap. Big why. Ni kalau siapa rajin dengar ceramah-ceramah bisnes, dia selalu cakap pasal big why. Apa big why kita? Big why ni apa yang kita nak dalam hidup kita? Apa impian hidup kita? Kita nak contoh nak gaji, contohlah gaji nak 7,000 sebulan. Tulis je dulu. Ni impian you nak beli kereta, you nak beli rumah. Okay. Bila you ada big why, semua big why ni akan pergi kepada grand why. Grand why ni adalah kita ni nak hidup, nak masuk syurga kan, nak masuk neraka. Kan? Mestilah nak masuk syurga kan, nak dapat redha Allah. Daripada big why kita ni dia akan pergi kepada grand why. Okay, so siapa kalau ni buku ni syarikat. Dalam ni saya dah tulis pasal visi misi dan buku ni dah habis stok dah. Buku ni. Tengah cetak semula. Kan? Dalam ni ada visi misi, sebab visi misi ni dia bukan syarikat je kena ada visi misi. Setiap individu pun dia kena ada visi misi hidup. Jadi apa yang perlu anda buat ialah bangun pagi-pagi, bangun sebelum subuh ke, lepas subuh ke, kalau anda bangun, dah tulis kan? Dah tulis? Tulis, jangan tak tulis. Saya dah ada pengalaman 13 tahun dalam bidang perniagaan. Visi misi ni memang wajib. Okay. So, bangun tu, pagi-pagi bangun, anda baca dulu. Anda percaya tak apa yang berlaku pada perniagaan kita hari ni? Saya pernah tulis dalam sebuah e-book, saya boleh tunjuk e-book tu, pada tahun 2012. Pada tahun 2012 saya tulis tau. Saya nak berapa banyak staff, saya nak shop lot berapa banyak, saya nak bisnes saya berkembang, ejen berapa ramai, dapat income 5,000 ke atas. You know, sekarang alhamdulillah kita capai. Saya tulis dan saya bagi pada orang-orang terdekat dengan saya baca. Jangan main-main, kadang-kadang kita kata, tulis, kita gelak-gelak, kita ketawa kan. Dapat ke gelak-gelak, ha, gelak-gelak kan. Lepas tu bagi pula dekat ada beradik lagi dekat tawa, kah. Kau ni mimpi, dia bermimpi je kan. Masa saya tulis tu memang orang ketawa. Orang yang kena saya, dia ketawa. Ketawa sebab masa tu tak nampak pun. Masa tu saya tulis tu, tu tak, kita orang punya bisnes, sewa rumah dekat Sarjana Utama 3, sebuah rumah tu dengan hanya ada seorang pekerja. Buat packing seorang je, buat packing. Sehari dalam 50 order je. Just imagine sekarang kita ada 3 shop pula dengan 1,000 order setiap hari. You just nampak, masa tu saya tulis semua impian saya. Pagi-pagi saya baca. Sebelum subuh saya baca, ni saya punya impian. Sebab apa tau? Kalau saya dengar ramai pakar-pakar motivasi kata, bila kita baca, sebenarnya itu adalah doa. Kita berdoa kepada Allah, kita nak capai. Bila Allah nak bagi itu kerja dia, bukan kerja kita. Kita usaha je, kita buat je, hari-hari kita buat. Kita tahu bahawa kita nak capai benda ni. Bila nak dapat, dia memang akan makan masa. Tu yang saya kata impian yang hari ni, yang berlaku sekarang, saya tulis pada tahun 2012. Ada e-book tu, kalau siapa nak baca pun saya boleh bagi. 2012 saya tulis. Saya memang bagi pada ejen hari tu, ramai yang belum daftar, saya bagi e-book tu. Saya tulis pada tahun 2012. Now, tahun berapa? 2020. So, you rasa saya dapat dalam tempoh berapa lama? 8 tahun. 8 tahun. So you just imagine tak macam mana kita boleh bersabar untuk dapat capai ke tahap tu. Kan? Daripada sewa rumah sewa yang biasa-biasa sampailah ke shop lot, alhamdulillah. Kan? Sama juga dengan you kata, saya nak gaji satu hari nanti saya nak gaji 5,000. You tulis je lah dulu. Kalau you sekarang nak tulis gaji 5,000, you takut. Maksudnya you tak confident, macam mana Allah nak bagi? Syarat utama kalau you ada impian, tahu tak syarat utama apa? Pertama sekali you yakin Allah akan bagi. You kena yakin dulu. Kalau you tak, boleh ke ada ke orang nak bagi, Allah nak bagi ke aku? You sendiri tak yakin, so the rest tak payah cerita lah. Kalau keyakinan kita sendiri, kalau kita berniaga nak dapat untung bersih 5,000, tapi boleh ke? Macam tak boleh je.
Kita sendiri yang tak yakin dengan diri kita. So tak adalah. Kan? Sama juga bila you bekerja, sama je. Dia samanya berniaga ke bekerja ke benda yang sama. Walaupun bekerja dalam syarikat. So sebab dalam syarikat pun you boleh capai benda tu, you boleh dapat insya-Allah. Sebab kita pun dah susun macam mana staff nak dapat bonus apa semua, pun ada plan dia untuk tahun 2020. Okey, jelas tak semua? Jelas So dah tulis kan impian masing-masing? Okey, impian yang korang tulis pada hari ni, saya nak balik ni korang tulis lagi detail. Setiap pagi bangun sembahyang subuh, lepas sembahyang subuh ke sebelum sembahyang subuh ke baca benda ni. Jadi bila datang kerja tu dia satu semangat luar biasa sebab aku nak dapat income RM5,000 ni tak lama lagi ni. Faham tak? Sama dengan saya kalau cakap satu hari nanti aku ni usahawan berjaya kat Malaysia. Faham tak? Dia nampak orang kata kau ni macam ni ada harapan ke nak jadi usahawan berjaya? Jangan main-main, saya insya-Allah usahawan berjaya. Faham tak? You sendiri yakin dulu barulah orang lain boleh yakin. Kalau you sendiri tak yakin, tahu kan? Tulis impian pun nak dapat gaji 3,000. Boleh ke? Kan kata susu kan? You sendiri tak yakin, macam mana Allah dah bagi? Lagilah Allah tak bagi kan? Tapi dalam syarikat, sebab dalam syarikat semakin lama you bekerja, gaji akan semakin naik. Orang bisnes pun dia semakin lama dia berbisnes, dia punya income makin naik. InsyaAllah dia akan dapat lah. Masa tu je menentukan. Tapi the issue is you boleh tahan tak sampai masa yang ditentukan itu. Faham tak? That's why saya kata masa tu kata 8 tahun you boleh tunggu kat sini 8 tahun. Faham tak maksud saya? Maksudnya you kena sabar dan you kena faham dalam proses nak naik ni ada banyak dugaan, ada banyak cabaran. Kalau yang baru bekerja kena marah, kena tegur, itu semua biasa. Saya mula-mula berniaga kena marah dengan customer, kena maki, biasa. Kena tegur, kadang-kadang buat tak jadi, tengah malam bangun, semua tu biasa. Bangun buat kerja tiba-tiba anak menangis, anak menjerit, tumpah itu, tumpah ini kan. Contohlah tengah buat kerja buat bisnes, anak-anak pun buat perangai kan. Itu biasa. Maksud dia dugaan untuk proses anda mencapai kejayaan tu adalah benda biasa. Tapi anda bertahan ke tidak, itu je. Bertahan ke tak? Sebab tu bangun pagi anda baca impian. Awak tulis apa impian? Boleh baca yang satu tak? Baca je. Kalau nak baca boleh gelak-gelak tu bahaya. Beli rumah dan kereta sendiri sebelum umur 30 tahun. Beli rumah dan kereta sendiri sebelum umur 30 tahun. Umur 30 tahun. Wow, dahsyat. Saya pun lepas umur 30 tahun baru dapat. Maksud dia hebatlah. Nak beli rumah dan kereta sendiri sebelum umur 30 tahun. Boleh tak? Boleh. Lepas ni you punya slip gaji ada kena SPSO semua, tak ada masalah. Kan? You nak naik pangkat apa semua. You kena make sure macam mana you boleh naik pangkat lah. Supaya you kena make sure you punya kerja bagus. Orang sentiasa puji you buat kerja. Buat apa sebenarnya you buat kerja? Nampak kalau orang puji, maksudnya you punya kerja bagus lah kan? So rasanya boleh dapat tak rumah dan kereta sebelum umur 30 tahun? Boleh. Kan? Kenapa tak boleh pula kan? Ustaz pula dapat dah tu. Kan? Puan Hatifah pun dah on the way dapat dah tu. Okay, so impian kita tu insya-Allah Allah akan bagi. Tetapi semuanya memerlukan masa. Semuanya memerlukan proses. Jadi kena bersabar. Dalam apa juga keadaan kena bersabar. Okey. Dan perlu ingat apabila kita bekerja sama dalam sebuah syarikat, kita meletakkan kepentingan ramai orang. Contoh saya dekat dalam syarikat kita ada hampir 40 orang staff total, 40 orang staff. Dan kita ada beribu-ribu ejen yang berdaftar dengan kita. So ramai. So dalam apa je situation, contoh dapat packing barang kan, confused. Contoh ni staff yang packing barang confused. Produk ni yang ni ke yang ni, nak ambil kat rak ni. Okay, kalau nak ambil kat rak ni, kalau ambil je lah ni. Tapi kejap, ni order ejen ni usahawan berjaya. Diorang ni nak akan membangunkan syarikat. So aku kena check betul-betul, betul tak produk ni aku ambil ni masuk dalam plastik ni. Kalau salah nanti customer dia marah. Nanti reputation ejen yang berjaya ni pun rosak. Betul tak? So aku mesti tengok betul-betul, check balik gambar, tanya balik supervisor, betul tak gambar ni? Faham tak maksud saya? That's why you akan very very particular. Walaupun even tugasan you adalah packing barang, bungkus barang, ambil produk, walaupun just tugas you kena ambil produk. Kad menulis ABC, tapi macam ada dua jenis, yang ni ke yang ni kan? Domino ada 50 PCS, ada 1 PCS. Nak ambil yang ni ke nak ambil yang ni? Ambil je lah. Tiba-tiba ejen komplain, salah, kena marah kan? You dah burukkan reputation orang. Tak boleh lah macam tu. So that's why saya kata kalau you fikir, aku nak kerja lama 8 tahun 10 tahun, aku nak beli rumah, kereta daripada hasil gaji bekerja di syarikat ini. So bila packing barang tu pun dia very very sangat berhati-hati. Bila dia buat QC itu pun sangat berhati-hati to make sure tiada kesalahan. Faham tak?
Dalam pekerjaan kita, kita akan make sure tiada satu pun kesalahan supaya kita ni, klien kita adalah usahawan berjaya. Bakal usahawan berjaya akan jadi datuk, datin semuanya. Kan? So kita mesti buat deliver the best because kita tahu kita sedang deal dengan orang yang sangat hebat. You faham tak? Even kerja apa pun dalam syarikat, even packing barang, QC, semua kerja adalah sangat-sangat penting. Setiap kerja anda akan membantu syarikat untuk mencapai kejayaan dalam syarikat. Syarikat ni maju lebih baik ke atau tidak? Betul tak? Kalau syarikat lebih maju, semua staf akan dapat benefit. Okey, bonus raya semua staf dapat. Hari tu kita buat bagi bonus raya, semua staf dapat. Sikit ke banyak semua orang dapat. Planning kita setiap tahun nak ada bonus untuk staf. Supaya staf happy bekerja di syarikat. Kita nak bagi, syarikat nak bagi. But tanggungjawab kita semua adalah memastikan hasil kerja kita adalah berkualiti. Dan bukan kita tengok kita je, tengok juga kawan sebelah. Kawan sebelah tu buat elok ke tak? Kalau dia buat tak elok, tegur dia. Kau ni, tegur dia. Tegur sebab kita sayang. Bukan tegur sebab kita nak kita je berjaya. Betul tak? Sebab syarikat ni dia boleh berjaya hanya dengan semua orang bersama-sama. Dia tak boleh seorang je, contoh saya je, tak. Dia kena semua orang. Bila semua orang bersama-sama baru dia boleh berjaya. Okey, you tahu tak kalau orang yang syarikat Amazon, Facebook, Google kan, you tahu tak dia orang adalah sebuah syarikat yang berjaya. You tahu tak macam mana staff dia dapat benefit? Dahsyat kan? Disebabkan macam mana staff dia begitu happy datang bekerja. Memang tempat kerja dia orang memang TikTok apa semua. Gaji dia punya mahal apa semua. Kenapa? Sebab syarikat dia dah berjaya. Siapa yang bertanggungjawab menjadikan syarikat berjaya? Kesemua kaki tangan dan juga kata ejen-ejen yang membantu syarikat tersebut untuk berjaya. Faham tak? Maksud dia bukannya kerja seorang individu, bukan kerja saya je. Bukan kerja Puan Siti Sarah je yang memastikan syarikat Mami Happy Group berjaya. Kerja semua orang. Semua orang. Macam contohnya Pika kan, Alia kan. Ada ejen kata baguslah Alia ni buat kerja sampai kat saya. Kan? Contohnya dapat kat ejen kata baguslah Puan Ira tu bagi instruction pada staff buat macam ni, buat macam tu. Kan? Saya bagi contoh. Maksudnya semua kalau staff buat kerja bagus, memang akan sampai ke tengah saya walaupun yang report tu kadang-kadang adalah klien. Usahawan tu yang report, bukannya emang manager ke report. Maksudnya orang lain, orang luar pun nampak. Puan Zahir Hasrah kata, baguslah Alia ni buat kerja. Contohlah designer Puan Ika buat design buku ni baguslah Puan Ika ni buat buku cantik apa semua, budak-budak suka apa semua. Faham tak? You just nampak tak the impact? Maksud dia kejayaan sesebuah syarikat tu adalah kejayaan bersama. Okey, boleh faham? Jelas semua? So tulis betul-betul impian tu. Saya nak you baca setiap pagi selepas ni. So datang kerja dengan satu semangat yang luar biasa. Boleh tak? Sebab terus terang cakap, kita syarikat, kita nak semua orang berjaya dalam sebuah syarikat. Okey? Boleh? Boleh. Dan yang lebih penting dalam sebuah syarikat, you kena jujur dan amanah dalam setiap kerja yang you buat. Dan memastikan you punya sesama kaki tangan tu juga jujur dan amanah. Kalau nampak ada kawan kata packing pun macam lebih kurang je kan, nak tegur dia, bagi tahu dia buat betul-betul. Mana boleh Puan Sarah kata you nak capai impian you, mestilah kena buat kerja betul-betul baru dah boleh dapat kan, betul tak? Okey boleh faham so saya rasa visi saya punya cerita saya untuk hari ini itu saja, iaitu visi misi syarikat, yang mana saya nak maklumkan bahawa syarikat kita sedang berkembang maju dengan baik sekali. Alhamdulillah. Saya ucapkan tahniah pada semua dan tanggungjawab kita untuk memastikan hasil kerja setiap kita adalah yang terbaik supaya klien kita siapa, ejen-ejen Mami Happy, usahawan-usahawan Mami Happy, mereka juga gembira dengan hasil kerja setiap staf dan kaki tangan. Okey, boleh? Okey, kita nanti lepas ni kita ada banyak lagi sesi-sesi yang lain dengan staf, termasuk penerangan tentang offer letter dan sebagainya. Itu lepas ni kita akan panggil kemudian. Okey? So untuk visi misi saya rasa selesai sampai ni je, sebab kita tak boleh buat sesi kita lama-lama. Dia maksimum 2 jam saja. Saya harap semua orang boleh faham dan boleh ambil tindakan. Okey? Tulis impian, baca setiap pagi, setiap hari. Jadi bila datang bekerja, datang berniaga, dia datang dengan satu semangat yang luar biasa. Cakap dekat diri sendiri, aku bukan biasa-biasa kan. Jangan cakap aku ni apa benda lah kan, setakat kerja packing barang je kan. Jangan cakap macam tu. Saya dulu mula bisnes, saya yang packing barang. Saya packing. Faham tak? You tengok, you just imagine, Alhamdulillah macam mana kita boleh naik. Ustaz dulu mula, manager kita mula pun packing barang juga. Puan Latifah mula dulu packing barang juga. Ira mula supervisor sekarang ni, mula dulu packing barang juga. Semua orang bermula dari bawah. Tak ada orang ni masuk-masuk pak dia terus jadi CEO. Mana boleh? Tak ada. Betul. Saya sendiri cakap, saya cakap terus terang, saya packing barang. Bekerja dengan van post laju datang tak siap lagi. Aduh, van post laju dah sampai aku tak siap packing barang lagi.
Faham tak? Maksudnya masuk pos saja tu sekejap, tunggu saya habiskan packing sekejap. Masa mula-mula dululah memang buat dengan anak-anak aje kan. Tapi alhamdulillah macam mana sekarang dah berkembang maju kan. Macam itulah semua proses dia macam tu. Semua orang bermula dari bawah sehingga naik ke atas. Dari bawah nak naik ke atas ada banyak dugaan, ada banyak cabaran, kena bersabar, kena bertahan. Itu biasa, okey. Dan yang paling penting sekali saya tekankan ialah dekat sini bekerja dengan jujur dan amanah, jujur dengan waktu. Masuk waktu bekerja sama 8 semua orang masuk, keluar pukul 5 kan. Okey, boleh? Boleh semua Okay, so saya rasa slot untuk saya sampai ini saja. Saya mohon maaf atas barang salah dan silap. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua yang ada. So untuk hari ini kita ada apa? Jamuan makan Ya. kita dah order, kita ada jamuan makan. Dan saya punya plan insya-Allah setiap hari Jumaat kita akan buat jamuan makan untuk semua staff. Dan mungkin kita akan lepas ni kita bagi pilih menu. So you all boleh pilih menu. Nak menu apa? Menu katakan ni ke apa? Menu pilihan sendiri. Kita bagilah next week lah. Minggu ni kita dah order dah. Okey? Semua jelas Okey. Terima kasih semua sahabat Agent yang menonton. Okey? So setakat